Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 25/9/23 ataupun 9 Rabiul Awal 1445, kalau mengikut kajian Syekh Mubarakfuri di dalam Ar-Rahiqil Makhtum, berdasarkan kajian ulama falak, maka hari 9 Rabiul Awal bertepatan dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang masyhur 12, 9 lebih tepat. Itu kajian lah, tidak jadi masalah. Nabi kita lahir bila, Nabi kita wafat bila. Kalau kita berpegang dengan ajaran sunnah dia, insya-Allah sempurnalah hidup kita. Tapi kalau tahu tarikh lahir Nabi, tahu tarikh wafat Nabi, tapi tidak tahu sunnah Nabi, bahaya. Kerana itu Allah tak sebut dalam Quran bilakah tarikh Nabi lahir dan Nabi wafat. Nabi SAW sebut dalam hadis hari kelahiran dia hari Isnin. Itu salah. Dalam hadis sahih tentang puasa hari Isnin, Nabi mengatakan wulitu, aku dilahirkan pada hari Isnin. Kemudian tahun gajah, itu tak ada orang pertikan. Bulan Rabiul Awal cuma tarikh. Jadi kalau mengikut kajian Syekh Mubarak, dia kata hari Isnin tak pergi hari Isnin, hari 12. Mengikut dalam kalender takwim ulama falaki, dia kata hari Isnin dia pergi hari 9. Kita kata hari ini dalam sejarah, iaitu sejarah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis hari 12 nanti hari apa? Hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mengikut hari ini dalam sejarah. Kita belajar ilmu sejarah, ilmu kajian sejarah, elok, tidak jadi masalah. Kajian ini untuk mematangkan kita, menambahkan kemaklumat kita bahawa hari lahir Nabi, hari wafat Nabi, memang kita semua gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa tak suka. Kalau kata tak suka dengan gembira Nabi, itu orang lain, bukan orang Islam. Tapi kita juga kena ingat hari duka cita, iaitu hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan garis lurus. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat walaupun aku sudah wafat, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Baik, hari ini sambungan kita, perbincangan kita kepada tugas pendakwah, menyeru orang supaya berdakwah. Dan jangan lupa, jangan panggil orang je, awak kena beramal. Ini yang kita bimbang. Allah Ta'ala mencela seperangai, sebahagian daripada ahli kitab. Dia panggil namazij, contoh. Tulis tajuk kita ni, namazij min su'i akhlaqil yahud, contoh-contoh buruknya akhlak Yahudi. Apa dia? Apabila mereka suruh orang buat baik, dia tak buat. Sama juga buruknya akhlak pendakwah zaman kita ini sampai hari kiamat. Dia suruh orang buat baik, dia tak buat. Dia larang orang buat mungkar, dia buat. Kita kata inilah perangai buruk akhlak Yahudi yang turun temurun, tempiasnya kena kepada pendakwah-pendakwah kita sendiri. Apakah pendakwah
pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh orang buat baik dia tak buat, larang orang buat mungkar dia buat. Allah, nas'alullah al-afwa wal afiyah, kita minta Allah Taala selamatkan kita. Maka kemudian Allah Taala peringatkan kepada kita tentang suatu sifat bekalan para dai, pendakwah yang mantap, pendakwah yang menjaga solat. Bukan sekat solat 4 rakaat, 3 rakaat tunggu tangguk ngungak-ngungak gitu lah. Solat dengan khusyuk, solat dengan hati, bukan sekadar solat dengan anggota. Inilah perbincangan kita para jemaah sekalian. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi muka surah 16, kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada terjemahan dan huraiannya insya-Allah. Ayat 44 sehingga 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Balik pada terjemahan ayat. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan, sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri tak buat, padahal kamu semua membaca kitab Allah? Tidakkah kamu berakal? Ayat ini berat, dia panggil sentap ni agak berat. Allah Ta'ala sentak siapa? Puak-puak Yahudi yang ada kitab tapi tidak beramal dengan kitab dia. Tidak beramal dengan kitab dia. Tengok nota di bawah kata, dalam ayat suci ini kaum Yahudi Bani Israel dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dari menyembunyikan kebenaran mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Nabi betul tapi tak mau ikut. Sedang mereka mengetahuinya. Dia tahu tapi dia tak mau, orang panggil tak sikut, tak buat. Sebagaimana disebut dalam kitab Taurah yang ada di tangan mereka. Dan ayat ini sekaligus ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan pendeta itu mana ulama dia, tok guru dia. Tetapi ia adalah menjadi pengajaran kepada tiap-tiap orang Islam supaya jangan ia hanya pandai menyuruh manusia berbuat baik sedang diri sendiri bergelumang dengan maksiat. Ini yang kita takut hari ini. Yang kita takut hari ini. Allahu Akbar. Maka ayat ini tanda pelajar, yastahiqu kullu muqassir, semua orang yang cuai dalam melaksanakan kewajipan tanggungjawab, maka mereka dicela oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini. Jadi ayat ini Allah Ta'ala cela
dengan sebab mereka melakukan kemungkaran, bukan dengan sebab dia mengajak orang buat baik. Ingat baik, ayat ini mencela para pendakwah yang buat mungkar, bukan mencela dia ajak orang buat baik. Maka Allah Ta'ala cela Yahudi li'annahum kanu ya'muruna, kerana mereka suruh orang buat baik, buat taat, wala ya'malu, dia sendiri tak buat. Lebih dahsyat lagi orang-orang yang beramal, orang-orang yang ada ilmu tidak beramal dengan ilmu dia. Kita kata hak ni teruk, ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu. Inilah dia panggil ujian besar kepada seorang ulama, seorang alim. Ujian besar kepada seorang alim, seorang pendakwah. Dia tahu dia langgar. Ini yang kita takut hari ini, para jemaah sekalian. Berapa ramai orang-orang yang kita kenali berpangkat tinggi, pangkat besar dalam agama. Kalau dia bercakap, orang amin semua. Cakapan dia enakmen negeri. Tapi tengok kepada perbuatan, tidak menunjukkan mereka itu orang beragama dalam keluarga. Anak-anak yang anak perempuan seluar ketak, aurat tutup lah, belik, tekok gitu, kain tudung tu. Tapi kalau mengikut SOP syariat, sebagai pakaian patuh syariah, boleh dipertikaikan sangat-sangat, tidak mengikut apa yang dikendaki oleh syarak, seperti yang telah kita jelaskan dalam senarai kita ni, senarai pakaian yang tak patuh syariah. Kita mengatakan cukup berbahaya, para jemaah sekalian. Orang yang tahu berbahaya. Ini dalam risalah kita ni sudah ada. Tajuk dia auratku marwahku. Auratku marwahku. Tengok dalam ni ada senarai-senarai pakaian-pakaian yang tak patuh syariah, tak ikut SOP syariah. Orang ngaji agama yang tak ada pangkat apa sama kok, ustaz dia, tapi ustazah dia sendiri tu ustazah, mengaji sampai ke luar negeri. Bila cakap forum perak waktu biar lengah sekat ni, mana ada aurat? Kenapa tak boleh pakai stongan, tak boleh pakai stocking, tak boleh pakai ni? Ya, kita kata ini yang nampak, yang simple. Hal lain-lain tak usah kira lah. Ustaz budak jual saham juga, jual skim cepat kaya pun ada. Maka kita mengatakan ini satu perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik. Sebab apa tak baik? Kerana mereka telah melanggar SOP dengan ilmu yang mereka tahu. Kalau langgar tak tahu, kita kata jahil. Tapi orang tahu langgar, kita kata kerah kepala degil. Orang yang langgar dengan tak tahu, kita kata orang jahil. Tapi lebih dahsyat lagi, langgar ilmu dengan degil. Ilmu tahu, tapi kenapa langgar juga? Kenapa tak ikut SOP juga? Sebab degil, berani lawan Tuhan dengan macam-macam alasan yang kita ada. Nas'alullaha al-afwa wal afiyah. Setengah orang tu dia guna jawatan. Bidang saya bahasa Arab. Saya bahasa Arab ngaji di Azhar bahasa Arab. Ini bab-bab cerita lain ni kita ustazah-ustazah kampung ya. Jadi dia bahasa Arab, sastra Arab, al-adabul arabi, bukan pergi belajar al-adabul islami. Kita kata siapa dia yang memisahkan semua ini? Ini semua dia panggil fahaman sekular yang nak memisahkan di antara pengajian-pengajian ni. Bimbang kita dalam suasana begini. Tengok dalam tafsir Muharrar pula kata apa? Yuwabbihullahu ta'ala al-yahud. Allah Ta'ala cela puak-puak Yahudi dalam ayat ini. Mana asal ceritanya Yahudi, asal cerita dia, siak tu masih lagi dengan Yahudi. Kita kata dalam sini yang lepas 10 permohonan tuntutan Allah Ta'ala ke atas ahlul kitab
supaya melakukannya 10 perkara, 10 kategori. Ini yang ke-9. Tanda pelajar. Yang ke-9, Allah SWT cela orang Yahudi sebab dia suruh orang buat baik, dia tak buat. Dia larang orang buat mungkar, dia buat. Kita kata ini satu celaan yang cukup berbahaya sebab dia tak ikut SOP, tak ikut ilmu yang ada pada dia. Itulah ini yang ke-9, tuntutan yang ke-9. Allah Ta'ala mencela Yahudi kerana jeleknya, buruknya perbuatan mereka, menyuruh orang buat baik, suruh orang beriman, suruh orang buat baik, wa tarki, tapi dia sendiri tak buat. Sedangkan mereka telah baca Taurat, wa yatadarasunaha bainahum, dia duk ulang kaji Taurat. Orang Nasara duk kaji Injil. Dia tahu dalam kitab Taurat itu sudah ada arahan-arahan Allah Azza wa Jalla, sudah ada larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Wa ma alaihim in qassaru fi syar'i, apakah hukuman ke atas mereka kalau mereka cuai melaksanakan tuntutan syarak dalam kitab Taurat. Awalaysa lahum uqul, Allah tanya di akhir ayat ini Tuhan kata afala ya'qilun, ahlul kitab, mu tak ada akal ke? Mu tak nak beza di antara benda baik dengan benda buruk? Tak boleh nak beza di antara benda yang suruh dengan larang. Lepas suruh orang kita tak buat, lepas larang orang kita pergi buat, kita kata ini satu benda baik, benda yang pelik. Maka ayat ini menceritakan kepada kita tentang buruknya perangai pendakwah. Tak kiralah sama ada dia pendeta ahlu kitab atau da'i ahlu sunnah. Kita di Malaysia ni semua orang declare dia ni ahlu sunnah wal jamaah. Buat pesta di kubur, pergi kubur pesta, melompat-lompat, yang tidak dianjurkan oleh syarak. Carilah kitab mana pun yang muktabar, hadis mana Nabi suruh kubur duduk melompat situ, tak ada. Atau hidup bergendang di kubur, tapi dia punya poster majlis haul di kubur fulan, inilah manhaj ahlus sunnah. Ahlus sunnah mana ajar macam ni? Buat mari kita ahlus sunnah yang muktabar, yang duk ajar benda pelik. Ini jadi masalah kita. Sebab itulah kita kata berselindung di sebalik tiang-tiang rasmi untuk nak membenarkan perbuatan-perbuatan yang tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Syuaib alaihissalam, setelah dia berdakwah kepada kaum dia menentang. Dia kata, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, aku tak mahu menyalahi kamu, ikut perbuatan kamu dengan apa yang aku larang. Aku larang, aku tak akan buat, tak semai berunding. Jadi kita kerana sebab-sebab tertentu sang lunak dengan golongan-golongan yang menyalahi sunnah dalam amalan, tapi berkeras dengan orang yang mengajak orang kepada sunnah yang murni. Inilah kepincangan yang berlaku di dalam kehidupan kita di akhir zaman. Satu lagi ayat, tulis ayat ini surah Hud ayat 88. Satu lagi ayat Allah Ta'ala peringatkan kepada pendakwah-pendakwah, pendeta-pendeta, pendakwah-pendakwah yang pandai mengajuk orang, pandai dakwah orang, pandai tu pandai ni, tapi tidak beramal. Tanda ayat ni sentap kepada kita para da'i. Surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu bercakap? Mu duk oyak ke orang, duk cakap dengan orang benda yang kamu tak buat.
Ini dia panggil ayat celaan kepada pendakwah yang pandai ajak orang, dia sendiri tak buat. Dia larang orang, dia langgar. Kabura maqtan indallah, besar kemurkaan di sisi Allah Azza wa Jalla, antaqulu ma la taf'alun, mu pergi kata benda yang kamu tak buat. Para pelajar, bakal imam, bakal pendakwah, bakal da'i, tulis ayat ni. Tulis besar-besar. Letak di kepala katil, kepala tidur, letak di mana-mana depan mata kita. Ni surah Saf ayat 2 ayat 3 ni, ya ayyuhalladzina lima taquluna ma la taf'alun. Allah Taala cela pendakwah-pendakwah yang pandai bercakap, alilul lisan, lidah fasih bercakap. Kadang-kadang kita bercakap tengok tempat. Kalau tempat nampak orang baik, kita bercakap baik, cakap warak, cakap sunnah, cakap hadis, cakap ni. Pergi tempat geng-geng liberal, cakap liberal pula, ini bahaya. Dia panggil alilul lisan, orang yang bijak petah bercakap tapi tidak ada pendirian. Ini cukup juga berbahaya. Orang yang nampak kepasihan, kepetahan bercakap, guna bahasa-bahasa yang pelik-pelik, tapi dari sudut pendirian tidak ada, juga satu perkara yang cukup menakutkan. Jadi para jemaah sekalian, kita belajarlah sebagai pendakwah, kabura maqtan, besar kemurkaan Allah kepada orang-orang yang cakap tak serupa bikin. Ini yang kita takut hari ni, cakap serupa bikin. Waktu kuliah ni kak, bak kita tasawuf, menangis orang dengar, zuhud pada dunia. Sudah bercakap ya, waktu duduk makan, duduk yoya, duduk tunjuk kereta besar dia, duduk cakap dia beni bisnes sana sini, projek-projek, juta sana juta sini. Lebih-lebih lagi yang jadi ejen-ejen syarikat-syarikat tertentu, jual emas ke, jual lombong ke, jual apa benda ke. Terlupa dah terlupa dah kita tasawuf yang kita belajar tadi. Sekejap kelip mata, maknanya kita tu subjek untuk pemanis mulut untuk bercakap, tapi dari sudut amali tak nampak. Kita kata Allahul Musta'an, Allah Ta'ala lah kita minta pertolongan supaya kita tidak menjadi manusia seperti ini, pandai bercakap tapi tak pandai nak buat. Larang orang maksiat, dia pergi ngomong maksiat, kita kata nas'alullah al-afwa wal-afiyah, Allahumma inna na'udzubika an takhzulana, ya Allah kita minta perlindungan Allah daripada Allah Ta'ala biarkan kita terumbang-ambing tanpa hidayah, tanpa bimbingan, tanpa panduan dalam hidup yang sementara ini. Inilah yang menjadi program ataupun perbincangan kita. Baik, kita berpindah kepada tuntutan yang ke-10. Tanda belajar tuntutan yang ke-10 kepada ahlul kitab dan juga kepada kita sekaligus. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar. Satu, sabar. Yang kedua, melaksanakan solat. Ay utlubul auna, mintalah pertolongan Allah dengan semua perkara yang kita nak. Jami' ma tu'ammiluna min umuri dunia wal akhirah, daripada perkara dunia pun kita minta dengan Allah, perkara akhirat lagi kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Wa ala tahammulil masyaq, kita minta pertolongan Allah Ta'ala ketika menghadapi kesusahan. Wal masaib, ketika ditimpa musibah. Dengan apa? Bis sabri, supaya kita sabar. Wassalah, dan kita melakukan salat. Ada juga sebagai ulama tafsir mengatakan sabar di sini puasa. Sebab itu adalah asal mengatakan puasa ini syahrus sabri, puasa bulan sabar.
Tak sabar apa tak boleh makan. Kalau orang kerja berat pula, lagilah kena sabar 4 kali. Beratnya kerja, panas, dahaga, lapar, cukup package dia. Kita hodok tidur dalam aircon ni pun berasa berat. Menggonjal perut nak menggonjal perut. Tak tahu nak buat apa kita. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, wassalatu thaqilatun. Solat ini berat, menyusahkan diri. Tengah tidur sedap, bangun. As-salatu khairum minan naum. Bila bagi tahu solat tu, solat lebih daripada tidur, kita pun bangun, campak kain selimut, ganyeh putih mata, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun, siap diri, berjalan ke masjid. Berat. Orang-orang yang tidak cukup iman nak pergi masjid berat. Lakinnaha sahlatun wa khafifatun ala man khasha'a. Allah kata apa? Mudah, ringan, simple, menggembirakan. Siapa? Bagi orang yang khusyuk hati, takut pada Allah Ta'ala, sangat gembira. Sayyidul khashi'in wal abidin, ketua orang yang khusyuk, ahli ibadat. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ju'ila qurratu aini fi salah. Allah Ta'ala jadikan penenang hati aku, penyejuk mata aku, solat. Kita bila mari azan, beda. Alah, baru ya tidur sekejap. Nabi bila dia berjalan penat, dia bagi tahu kepada Bilal, arihna biha ya Bilal. Bilal, rehatkan kita. Dengan apa? Dengan solat. Bila apa azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi meletakkan bahawa solat itu rehat. Kita hilangkan sekejap humum dunia, kita hilangkan perbincangan kita tentang dunia, kita fokuskan perhubungan kita dengan Allah. Itu dia panggil, kalau bahasa sekarang ni, cas bateri. Bateri kita lemah dah, kerja kuat dah, kita berehat, cah bateri perhubungan kita dengan Allah. Dengan mana? Solat. Kita handphone ni pakai bateri, basikal kita pun pakai bateri, semua benda pakai bateri. Kita, iman kita juga ada bateri. Bateri dianya, pengecah dia solat, al-alaqatu bi rabbih, perhubungan di antara kita dengan Allah. Solat, zikir, baca Quran, tadabbur, semua itu perhubungan dengan Allah. Allah kata apa? Illa 'alal khashi'in. Solat itu berat kecuali orang yang khusyuk, orang yang takut pada Allah Ta'ala. Siapa orang yang takut? Tengok ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang-orang yang khusyuk, orang yang melaksanakan tugas melakukan solat dengan sempurna, ya Rabbal Alamin. Siapa dia orang khusyuk? Tengok Allah Ta'ala sebut di sini, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, iaitulah mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepada Allah. Orang ni akan khusyuk, akan solat dengan sempurna, sebab kita tahu kita akan dihisab. Kalau kita solat tak sempurna, dalam hadis Nabi, tanda ni pelajar, hadis ni memperingatkan kita tentang tanggungjawab. Hadis ni menyebut bahawa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Ibadat yang pertama sekali akan dihitung, akan dihisab, akan dikira di hadapan Allah Azza wa Jalla, as-salah, iaitulah solat. Solat, ibadat pertama sekali dikira di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia tak ambil puasa dulu, zakat dulu, solat dulu. Sebab solat harian, solat banyak.
Semua orang kena buat. Zakat orang kaya je kena. Tapi kita orang haji, orang kaya, orang yang ada kemampuan je boleh pergi. Tapi solat la. Semua orang kena buat. Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk sambil tidur. Kecuali orang dah koma dah baru tak ada solat. Selagi nyawa, selagi otak berfungsi, solat itu wajib. Tengok sini. Dalam ayat ini Tuhan kata, orang yang apa? Wa innaha lakabiratun. Solat itu berat. Tanda pelajaran. Dalam surahnya kita ni, surah Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk jadi seorang yang sabar. Dalam tafsir lain kata as-sabri, as-saum dengan makna puasa. Kita ambil dua-dua lah. Puasa apa kita kena minta tolong dengan Allah. Nak sabar dalam kehidupan kita pun kena minta tolong dengan Allah. Was-salah, dan salat, untuk menunaikan salat. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang sabar. Jadi para ulama mengatakan bahawa sabar itu ada beberapa kategori. Banyak kali dah bincang tajuk ni. 3 kategori sabar. Ingatlah. Satu lagi ayat tafsir pada ayat ini. Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya mendapat kemenangan, kebahagiaanlah bagi orang beriman. Siapa orang betul-betul beriman? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang betul-betul salat dia dalam khusyuk. Allahu akbar. Allahumma ja'alna minal khashi'in. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minal muflihin. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang salat, orang yang khusyuk, orang yang sabar, orang yang mendapat kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Payah kita. Kalau kita tak dapat pertolongan Allah, kita tak akan sabar, tak akan salat. Yang kita mengatakan satu perkara yang cukup berat bagi kita orang yang beriman. Mari kita jauhi diri kita daripada sifat buruk yang ditunjukkan oleh puak-puak Yahudi, atau sifat buruk yang ditunjuk oleh puak-puak Nasara. Tahu, langgar. Ini dia panggil sifat buruk. Tahu, tak buat. Baik, kita berpindah kepada al-fawaid. Faedah yang pertama, atamuruna an-nasa bil bir. Atamuruna an-nas, adakah musuh orang buat baik mu tak buat? Dia kata hamzah sini, hamzah balik kata atamuru. Hamzah itu litaqrir ma'at taubih, nak menetapkan dan mencela. Musuh orang buat, mu tak buat. Wa ta'ajjub min halihim, dan rasa pelik dengan perangai orang ni. Orang ada ilmu, ada kefahaman, ada CJ pengajian Islam, bahkan ada CJ pengajian Quran dengan sunnah, CJ pengajian tasawuf, tapi tamak ke dunia lebih daripada orang tak mengaji. Ini masalah. Allah, ana pergi haji, jumpa dengan satu kumpulan ahli tasawuf tinggi dalam dunia. Katanya dia declare martabat yang kedua dalam dunia ke berapa tahun. Anak murid dia ni punya ta'assub. Ya Allah, jalan macam merangkak depan Tok Syekh. Pergi haji, duduk package yang paling mahal sekali. Kalau pergi haji orang tahu lah package. Dia panggil maktak 111 ni, maktak yang paling mahal, duduk tepi jambatan. Melontak, berapa puluh ribu seorang. Kita duduk mikir, aku ni kalau nak jadi orang hebat ni kena jadi ahli tasawuf juga rupanya. Orang tasawuf ni orang zuhud. Rupanya orang ni lah orang yang paling kuat,
hebat dalam dunia sebab ahli-ahli pentaksub kita ni sapuk semua apa yang kita nak. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut dengan dia panggil fi'il mudhari'. Atamuruna, adakah kamu nak suruh sedangkan benda tu telah berlaku? Apa patutnya amartum, ataupun kamu suruh orang. Atamuruna, kenapa dia guna mudhari' wa in kana qad waqa'a minhum? Dia ini fi'il ni ada dua. Fi'il madhi menunjukkan benda telah berlaku, fi'il mudhari' menunjukkan sekarang. Yahudi buat dah benda tu, ahlul kitab sudah lama jahat. Tapi kenapa Allah Ta'ala guna fi'il mudhari' di sini? Li'annahu yufhamu minal mudhari', dipahami lafaz. Allah Ta'ala guna fi'il mudhari' ini dalam beberapa tempat. Tanda pelajar, ini bahasa sikit. Yang pertama, ad-daimumah, kalau benda tu berterusan. Maknanya pendeta Yahudi dulu perangai lagu ni, pendeta dia sekarang pun lagu ni juga. Pendakwah dulu macam ni, pendakwah milenium ni pun macam ni juga. Suruh orang buat dia tak buat, larang orang dia langgar. Maka eloklah diguna fi'il mudhari', maknanya menunjukkan benda tu berterusan. Wa katratu talabbusi bil fi'il, ramainya orang berperangai sedemikian. Jadi ulama bahasa kata fasighatul mudhari' tufidu tajaddud wal hudus. Fi'il mudhari' menunjukkan benda tu sentiasa berulang. Kata orang at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah tu berulang, watak berbeza, episod sama. Allahul musta'an. Kita minta pertolongan Allah Ta'ala supaya kita tidak masuk dalam kumpulan yang berat ini, kumpulan yang pandai bercakap, tak erti buat kerja. Kita kata ini berbahaya. Dua, tulis faedah yang kedua, man amara ghairahu bil khairi wa lam yaf'alu, siapa dia suruh orang buat dia tak buat. Au nahahu anis syarri falam yatruku, dia suruh orang buat, orang tinggal benda buruk dia tak tinggal. Suruh buat benda, suruh larang orang buat tak baik benda ni, dia buat juga. Dalla ala jahlihi, Allah menunjukkan perbuatan, menunjukkan kepada kejahilan orang itu, tidak menggunakan akalnya dengan sempurna, sedangkan dia tahu benda tu baik, benda tu buruk. Maknanya orang yang tahu benda baik dia tak buat, orang tahu benda tu buruk dia tak buat. Kalau dia ada ilmu sekalipun, orang panggil orang ni tidak berakal, tidak sempurna akal, terencak akal. Dia tahu, dia mengaji tapi dia tak buat. Ini bahaya. Jadi kita kena kikislah sifat-sifat yang buruk ini supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang mulia ini. Isu yang ketiga ataupun faedah yang ketiga, ini penting. Celek mata ni, pelajar-pelajar celek mata. Isu yang ketiga ni mustahab. Dalam ayat yang sama, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Seorang manusia idza lam yaqum bima umira bihi, bila dia tak buat, bermakna dia tak boleh suruh orang buat. Bila dia buat benda mungkar, dia tak boleh larang orang buat mungkar. Kita kata la. Ayat ini menunjukkan dua perkara yang terpisah. Satu, dakwah, suruh orang buat baik, larang orang buat mungkar, itu satu isu. Satu isu yang kedua, kita sendiri beramal dengan ilmu kita, melakukan yang baik dan meninggal yang mungkar. Satu isu. Maka kalau kita tak dapat buat dua-dua, kita boleh buat satu, kita kena buat satu. Contohnya kita pandai berdakwah, pandai bercakap, suruh orang buat baik, suruh buat baik, larang benda ni mungkar. Lepas tu senyap-senyap dia buat, itu cerita lain. Kita kata ini pendakwah, manis mulut, masam di perut. Nah, mana mulut dia manis, dia suruh orang buat baik, suruh larang benda mungkar, tapi dia buat, maka dia kena buat. Jadi kata orang, mana-mana orang yang boleh dua-dua, itu sepatutnya dua-dua. Tapi kalau tak dapat dua, buat satu. Suruh orang buat baik walaupun kita tak buat. Maka di sinilah kata di ahli-ahli fikir, dia kata jangan tunggu jadi baik
baru nak suruh orang buat baik. Jangan tunggu, tulis ni kata-kata. Jangan tunggu kita baik baru nak suruh orang buat baik. Jangan tunggu kita kaya baru kita nak sedekah. Saya tak sedekah sekarang ni sebab saya tak kaya lagi. Nanti tunggu kaya, nanti saya kaya dah, jadi jutawan esok saya sedekah. La, sedekahlah sehingga kamu kaya. Berdakwahlah sehingga kamu jadi baik. Kita ni kadang-kadang dia mari juga dalam kepala otak kita. Aku duk suruh orang buat baik ni, aku tak buat. Aku larang orang buat mungkar, aku buat. Kalau orang tahu kan malu ni. Kalau orang tak tahu pun Allah Ta'ala tahu. Lama-lama dia sendiri terfikir, tak betul ni lagu ni. Tak. Maka di sini dia panggil maratibud dakwah. Kita kena belajar, dia panggil fiqhud dakwah. Ini penting dalam fiqhud dakwah. Maknanya kalau kita tak sempurna pun, tapi kalau kita tahu benda ni mungkar, kita mesti bagi tahu, tak molek ni. Kalau orang tanya, "Encik buat juga tu?" Allah, aku digoda oleh syaitan. Tapi tak molek. Kena bagi tahu. Kita Allah, ini benda baik ni kita kena buat. Kenapa awak tak buat? Belum sampai masa lagi. Tapi sekurang-kurangnya yang sempurnanya suruh dia buat, larang dia tinggal, itu full. Tapi kalau tak boleh dua-dua, ambil satu. Suruh orang buat dulu, kita kohoh-kohoh buat. Larang orang buat mungkar, kita pelan-pelan kita berhenti. Jangan saya kata, saya tak boleh tegur orang sebab saya tak baik. Tak. Itu dua perkara yang munfakkah, dua sudut yang berbeza. Suruh, larang. Awak buat sendiri itu hak peribadi mu dengan Allah Ta'ala. Tapi tidak elok lah lagu tu. Cuma kena ingat, kita suruh orang buat baik sehingga kita jadi baik, kita larang orang daripada mungkar sehingga kita tinggal kemungkaran. Kita suruh orang sedekah walaupun kita tak sedekah. Kata orang, jangan tunggu kaya baru nak sedekah, tapi sedekahlah sehingga kita jadi kaya. Suruh orang buat baik sehingga kita jadi baik. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Jadi ayat ini at-ta'murun nasin al-irsyad ilal mutabaqah. Ayat ini asalnya Allah Ta'ala perintahkan supaya perkataan kita dengan amalan kita selari. Cakap serupa bikin. Bainal aqidati was suluk. Kalau akidah kita mantap, kepercayaan Allah Ta'ala dan akhlak kita juga kena mantap. Ini bukanlah satu benda yang mudah, tetapi kerana itu Allah Ta'ala kembar bis sabri was salah. Sabar dan salat. Sabar dengan salat, sebab bukan senang nak sabar dan tidak mudah juga nak jaga salat. Yang keempat, wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu, minta tolong dengan Allah Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan salat. Maka di sini para ulama katakan sabar itu ada 3 kategori. Tanda pelajar sabar, tiga kategori. Sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar alal masaib, di atas musibah yang berlaku. Kita kena ingatlah sabar itu ada berapa jenis sabar. Sabar di atas musibah yang menimpa, sabar meninggalkan maksiat, sabar melakukan ketaatan. Maka Allah Ta'ala sebut ini warka'u ma'ar raki'in, pergi rokok dengan orang, artinya sabarlah kamu melakukan salatul jamaah. Ayat ini menggalakkan kita, mengarahkan kita supaya kekal dengan salatul jamaah bersama dengan orang Islam yang lain, di masjid, di surau, di balai soh, di musalla. Jangan duduk maya seorang. Solat fardu jangan solat seorang. Kita hari ni kadang-kadang terbalik, solat fardu maya seorang. Solat yang tidak dianjurkan berjamaah ramai-ramai. Jadi rajin pula. Kita kadang-kadang pelik. Kita semaya isya, cepat ya imam baca. Maya isya dia baca cepat. Alhaakumut takasur. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Sudah semaya isya, tuan-tuan, oleh kerana anak kita nak lanjut pelajaran, kita kena semaya hajat perdana. Lama semaya hajat. Kita kata yang mana patut awak ni? Yang fardu itulah patut dijaga, dimantapkan. Yang sunat pula, sunat berjamaah secara ramai-ramai, solat hajat itu tak ada dalam kitab pun suruh buat macam tu. Dia tak masuk dalam solat yang disunatkan berjamaah. Tapi sekali-sekala kita kata ada keperluan, bolehlah juga. Tapi terbalik,
Hak fardu jadi simple, hak ni tu jadi besar. Sebab tua solat hajat duk tunggu belakang dengan nasi minyak lagi, dengan nasi bukuh lagi, dengan macam-macam. Kita mengatakan subhanallah. Baiklah, kita tak boleh lama-lama tempat. Kita ambil yang kelima, yang terakhir. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Solat ni berat kecuali orang yang khusyuk. Anna khusyu'ul alhamdulillah. Siapa dia betul-betul takut pada Allah Ta'ala, mudahlah bagi dia melakukan ibadat. Fakullama kana lillahi akhsha kana lahu atwa. Ni bahasa Arab. Apabila kita lagi khusyuk, lagi takut pada Allah Ta'ala, lagi taat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi lagi taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi duduk di mana khusyuk kita, takut kita lagi kuat. Lagi kita kenal Allah, lagi kuat kita ibadat. Kemudian Allah Ta'ala akhir ayat kita ni, ayat orang yang khusyuk tu, wa ilaihi wa annahum ilaihi raji'un. Kita semua ni kembali kepada Allah. Jadi kalau kita khusyuk, sifat orang khusyuk ni sentiasa kembali kepada Allah. Bila orang tu kembali kepada Allah, maka dia akan dapat beberapa perkara. Tanda pelajaran. 3 perkara ini kita dapat. Yang pertama, al-khawfu minallah. Takut pada Allah. Jadi kita bila sentiasa ingat kita nak kembali kepada Allah, kita akan dihisab, kita akan diperhitungkan, kita akan ditanya, kita akan jadi takut pada Allah. Khauf minallah. Takut. Yang kedua, muraqabatullah. Sekali otomatik kita sedar kita duduk di bawah pemerhatian Allah. Muraqabah. Tulis istilah-istilahnya. Istilah ulama Ahlus-Sunnah ni, ulama tazkiyah, yang pertama dia panggil khauf, takut. Yang kedua, muraqabah, kita sentiasa duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla, kita diperhatikan oleh Allah. Baru tak buat. Kenapa senyap tu? Tak, saya tak boleh campur. Tak boleh campur dalam cakap awak ni sebab Allah Ta'ala tengok. Allah Ta'ala perhati. Saya malu pada Allah Ta'ala. Allah beri pada kita mulut untuk berzikir, kita mulut kita untuk mengata orang. La. Yang ketiga, al-haya, bersifat malu kepada Allah. Macam mana sifat malu? Ni kata ulama tafsir, ulama al-qulub, dia kata, tulis kata-kata ni. Al-haya'u minhu, tulis anak. Boleh bahasa Arab ni. Al-haya'u minhu fala yafqiduka haitsu amaraka wa la yajiduka haitsu nahaka. Ini kata ulama salaf. Siapa dia sifat malu pada Allah? La yafqiduka haitsu amaraka. Jangan tidak muncul di tempat Allah Ta'ala suruh kita ada situ. Bila orang azan, Tuhan suruh kita ada di masjid, kita tak pergi. La, kita muncul di situ. Jangan hilang diri. Wala yajidka haitsu nahaka. Jangan kamu munculkan diri di tempat Allah larang kita pergi. Tempat maksiat jangan ada situ. Itu nama dia orang malu pada Allah Ta'ala. Kenapa tak gitu? Aku malu. Allah malu apa? Kita pakai emas, pakai topi. Pakai topi apa dengan Tuhan? Malu pada Allah. Malu pada makhluk boleh sembunyi. Malu pada Allah nak sembunyi apa? La. Jadi sifat malu itu fala yafqiduka haitsu amaraka wala yajidka haitsu nahak. Jangan muncul di tempat Tuhan larang dan jangan hilang di tempat Tuhan suruh. Allahul musta'an. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat 3 sifat ini. Al-khauf. Al-khauf. Yang kedua apa tadi? Al-muraqabah dan al-haya. Kalau kita dapat 3 sifat ini, inilah yang katakan wali besar kita. Wali besar di saat orang lain sedang mengejar-ngejar pangkat dan kedudukan di dunia, biarlah kita masukkan pasak dalam hati kita takut pada Allah Ta'ala, sentiasa ingat Allah Ta'ala tengok pada kita, dan malu kita untuk tidak melakukan kebaikan atau berada di tempat maksiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung dalam ayat yang akan datang 10 lagi cerita sifat Allah Ta'ala ungkit kepada Bani Israel supaya mereka sedar. InsyaAllah dalam sedi akan datang, bermula ayat 47. Panjang ayat ni, ana akan bagi-bagikan mengikut kesesuaian masa, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.